Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dinowo Channel. Okey, kalau hampa tengok hari ni, saya akan buat sikit review tentang result setelah saya tukar kepada Hyper Clutch jenis Espada ni, dan juga perbezaan antara clutch yang lama, clutch yang standard dengan clutch jenis Hyper Clutch ni. Apakah perbezaan antara kedua-duanya? Okey, dan juga mungkin hari ni saya akan sentuh sikit tentang beberapa topik lain yang mungkin related dengan sistem clutch pada motor ni untuk membantu performance motor kita. Jom kita sama-sama dengar. Okey, so sebelum saya share dengan lebih detail tentang apakah review yang saya nak buat hari ni tentang clutch ni. Okey, sebelum tu saya nak share sikit dengan hampa. Kalau hampa tengok di sini, ini adalah minyak enjin yang orang selalu akan tanya saya, minyak apa yang saya guna untuk VF3i saya ni. Okey, kalau hampa tengok sini, ini adalah minyak yang saya dah maintain sekarang ni, Shell Advance 10W40AX7 semi sintetik. Okey, minyak ni kalau hampa tengok kat pasaran sekarang ni dah mencecah lebih kurang RM40 atau lebih lah. Okey, ini adalah untuk minyak yang genuine. Kalau hampa tengok minyak yang dalam pasaran mungkin harga terlalu rendah tu, saya tak berani jamin sama ada minyak tu adalah minyak yang tulen ataupun tak. Tapi ini memang kita dapatkan daripada pengedar yang sah. Okey, kita dapatkan dengan harga yang sangat special. Kalau hampa nak dapat harga yang sama, hampa boleh hubungi saya untuk pertanyaan lebih lanjut. Okey, yang ni adalah minyak enjin yang saya selalu pakai. Jadi saya nak clearkan dengan hampa supaya mungkin ramai yang duk tanya lagi minyak apa yang saya guna. Hari ni hampa dapat tengok minyak yang saya selalu guna. Okey, sekarang ni kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan clutch dan juga fungsi clutch sebelum kita tengok perbezaan antara clutch biasa dan juga hyper clutch. Okey, so sebelum saya masuk dengan lebih lanjut nak cerita tentang review tentang saya punya clutch yang saya dah tukar ni, lebih dahulu saya nak kongsikan sikit macam mana kita punya sistem clutch kita berfungsi. Okey, kalau hampa tengok ni dalam video yang sebelum ni, saya dah kongsi kat hampa macam mana kita nak setting sprocket ratio untuk motor kita. Sebab setiap satu ni dia bersangkut. Kalau ada salah satu tempat yang ada masalah, memang kita punya motor punya performance takkan dapat dengan cantik. Jadi kat bahagian sini kalau hampa tengok ada tayar, ada rantai, ada sprocket depan, ada sprocket belakang. Dekat sini ni adalah bahagian end ataupun orang panggil back end process. Yang mana back end process ni lah yang nak memastikan motor kita bergerak lancar, nak dapat kelajuan tadi. Tetapi pada bahagian front end, yang mana hampa tengok front end ni yang duk buat kerja untuk salurkan energi ataupun kuasa pada kita punya keseluruhan motor ni, adalah dipanggil sebagai enjin ni yang berfungsi untuk keluarkan power. Yang mana kat sini ni ada lagi lah bahagian sebelah kanan ni ada exhaust. Tapi dalam episod kali ni yang saya nak cerita kat sini adalah bahagian komponen enjin ni, yang mana kat sini dia ada terbahagi pada beberapa bahagian, iaitu kalau enjin bawah ni pun kita ada kiri dan kanan. Dekat bahagian atas ni kita ada bahagian blok dan juga bahagian piston dan sebagainya untuk memastikan sistem motor kita berjalan dengan cantik. Jadi kat sini saya bahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian sini dan juga bahagian sini. Yang mana bahagian sini saya klasifikasikan sebagai bahagian kuasa enjin. Dekat sebelah sini kita sebutkan sebagai bahagian clutch. Dekat sebelah sini kita sebut sebagai bahagian gearbox untuk kita mudah faham. Okey, jadi apabila dekat sini ada kuasa enjin, motor kita dah dihidupkan, dia ada kuasa yang mana RPM motor kita akan mula naik dan kita boleh rev motor kita sebab enjin kita dah dihidupkan. Tetapi motor masih belum boleh bergerak. Okey, apabila transmisi tak dimasukkan, maksudnya gear 1, gear 2, gear 3 dan sebagainya tak dimasukkan, jadi motor tak dapat bergerak. Jadi tayar ni tak dapat berputar mengikut kuasa enjin yang nak disalurkan keluar ke bahagian tayar, sebab bahagian gearbox ni masih belum berfungsi. Jadi hampa hanya boleh tolak motor saja, tapi kalau hampa dah masuk gear, motor dah tak boleh tolak sebab dia dah stuck dekat situ. Jadi untuk bahagian enjin ni, yang mana kita kata kuasa enjin yang ada ni, apabila dia nak salurkan kepada bahagian gearbox ni, okey, transmisi kita sama ada gear 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 dan sebagainya, untuk keluar dia punya power kepada bahagian tayar ni, dia perlu ada satu bahagian penting yang mana kita panggil sebagai clutch. Clutch ni berfungsi untuk mematikan kuasa enjin. Okey, dia apabila dia cut power engine, barulah transmisi kita ni boleh dimasukkan satu persatu untuk kita gerakkan motor, sama ada hampa nak masuk gear 1, 2, 3 dan sebagainya. Di sinilah bahagian penting yang saya sebut sebelum ni sebagai clutch, yang mana clutch ni fungsi dia sangat-sangat penting. Okey, sekejap saat lagi kita akan tengok fungsi keseluruhan clutch ni dengan lebih detail. Okey, so sekarang jom kita tengok macam mana sistem clutch motor kita berfungsi. Kalau hampa tengok kat sini, clutch kita terbahagi kepada 2 plate, iaitu friction plate dan metal plate, ataupun hampa panggil iron plate, yang kita tak selang-seli dengan kita punya friction plate. Jadi friction plate ni permukaan dia kasar sebab dia digunakan untuk mendakap kita punya iron plate tadi di dalam kita punya hub kita nanti. Apabila hampa tengok dia masukkan ke dalam hub ni,
hanya friction plate saja yang akan melekat kat situ sebab dia ada gigi. Jadi gigi kita punya metal plate ni dia ada bahagian dalam untuk melekat pada kita punya pressure plate. Jadi kalau hampa tengok pressure plate ni dia akan ada beberapa spring mengikut jenis hampa punya clutch. Kalau hampa pakai yang jenis biasa dia akan ada 4 spring. Kalau hampa pakai hyper clutch dia akan ada 5 spring. Jadi spring ni apabila hampa tarik clutch dia akan tarik kita punya iron plate tadi ke luar. Jadi dia akan disengage daripada kita punya friction plate. Jadi dekat situ dia akan putuskan kuasa enjin ataupun dia disengage kita punya kuasa enjin untuk memasukkan gear tadi. Jadi apabila dia hampa lepaskan clutch, dia akan melekat semula dan keseluruhan bahagian clutch kita akan bersatu dan berpusing. Jadi pada ketika ni enjin kita akan semula dapat power dan dia akan deliver kepada bahagian transmission. Jadi sistem ni sangatlah mudah untuk hampa faham, yang mana kalau hampa tengok apabila kita tarik clutch, kita akan release kita punya power dan kita boleh masukkan gear, yang mana kita punya iron plate dan kita punya friction plate tadi akan terbuka dan dia akan disengage dekat situ untuk bagi kita punya gear dapat masuk. Jadi kalau hampa tengok sistem di sini, dia ada beberapa part yang perlu kita tengok, iaitu release bearing, release arm, clutch cable dan juga clutch lever. Jadi kalau hampa tengok bahagian utama yang selalu kita guna pada bahagian sebelah tangan kiri ni adalah clutch lever. Apabila kita tarik clutch lever, pada bahagian kita punya clutch plate tadi, dia akan tarik spring ni dan dia akan disengage kita punya iron plate daripada kita punya friction plate. Okey, dekat sinilah apabila kita dah tarik clutch, friction plate dan iron plate akan berpisah. Hanya bahagian kita punya iron plate sahaja yang akan berputar dan bahagian kita punya gear dapat dimasukkan dengan mudah. Apabila kita release balik, kita punya friction plate dan kita punya iron plate akan bercantung semula, dan bahagian sini maksudnya kita punya gear kita dah tak dapat nak dimasukkan lagi dan enjin kita akan transmit power terus kepada bahagian transmission. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok pada bahagian clutch ni saja, okay, dekat sini dia ada beberapa bahagian yang saya sebut, mungkin saya bagi kepada 4 lah, okay, yang mana dekat sini yang selalunya orang tengok dekat bahagian last kali sebelah kiri ni, dia ada bahagian mangkuk clutch, ataupun dekat sini ni dia ada damper dekat bahagian situ, yang mana getah bahagian dalam tu dia akan pastikan yang pusingan kita punya bahagian clutch ni lebih cantik, lebih smooth. Tapi kalaulah getah damper tu dah kecut, nanti hampa akan dapat rasakan kita punya bahagian mangkuk clutch ni akan ada goyang. Dekat sini juga kita ada dua bahagian. Kalau hampa tengok plate tu, dia ada satu friction plate, yang mana clutch plate yang hampa panggil yang ada bahagian kasak tu, dan satu lagi dia panggil sebagai steel plate ataupun iron plate, yang mana dia nak dakap kita punya friction plate tadi, yang mana kedua-dua ni memang saling bergantung, okey, untuk memastikan yang kita punya clutch ni tak jadi slip. Okey, dekat bahagian ketiga ni pula dia ada satu bahagian yang lain ni kita panggil sebagai pressure plate, yang mana dekat sini ni dia ada spring bergantung pada jenis clutch yang hampa pakai. Sama ada clutch yang hampa pakai itu clutch biasa ni, mungkin dia ada 4 spring dan spring tu lembut, ataupun hampa tukar kepada hyper clutch yang mana dia pakai lebih spring, 5 spring dia pakai dan dia lebih keras. Jadi apakah yang membezakan 5 atau 4 spring tadi, keras lembut spring tadi, apa yang akan membezakan antara kedua-dua ni? Okey, dan ni kita akan tengok satu persatu. Okay, so sekarang ni saya nak cerita tentang bezanya, okay, antara ni clutch standard yang saya dah tak pakai hari tu, dan dekat motor saya lah ni saya dah pakai clutch jenis hyper clutch lah. Okay, ada beberapa benda yang saya nak kongsi hari ni dari segi dia punya disadvantage dia dengan advantage yang apa yang ada pada kita punya hyper clutch. Okay, sebelum tu kita nak tengok kat sini beza antara clutch biasa dengan hyper clutch ni. Kalau hampa tengok yang paling nyata yang saya cerita kat hampa itu, dari segi dia punya bilangan spring yang ada kat sini. Jadi bilangan spring ni sebenarnya penting untuk respon kita punya clutch, okay, sama ada clutch ni padu ataupun tak, bergantung pada dia punya pergerakan yang berlaku di dalam sistem clutch kita. Yang mana kat sini ni kalau hampa tengok dia pakai 4 spring yang duk ada ni, ini adalah yang standard punya. Yang duk kat motor kita dah pakai yang 5 spring yang Espada punya, dia lebih keras dan dia lebih responsif lah. Okey, tapi hampa tengok kat sini, saya nak cerita dulu macam saya tunjuk tadi. Ini gambar rajah yang kita tunjuk. Okay, yang mana kalau saya cerita tadi, dekat bahagian sini dia ada mangkuk clutch kat bahagian sini. Dalam ni dia akan ada dalam mangkuk clutch yang luar ni, mangkuk clutch ini adalah mangkuk clutch. Dalam ni dia akan ada damper. Getah damper tadi tu berpotensi untuk kecut apabila hampa pakai lama. Jadi bila getah damper tadi tu mula kecut, dia akan jadi bergoyang dekat bahagian kita punya clutch. Itu juga boleh menyebabkan antara benda yang bahaya pada bahagian motor kita. Nanti saya akan cerita lepas pada saya cerita apa beza antara clutch standard dan juga hyper clutch. Okay, apabila dia masuk kat sini macam saya cerita tadi, dia ada pressure plate dan juga ada 2 plate dekat sini, iron plate dan juga friction plate.
Friction plate tu dia yang hampa tengok yang hampa duk panggil clutch plate tu lah, yang warna coklat sikit tu. Yang iron plate ni yang kosong licin, yang sebelah saya kata ada kasak, sebelah ada licin tu. Yang tu dia guna untuk dakap kita punya friction plate. Okey, jadi fungsi dia dekat sini kalau hampa tengok macam yang cerita kat hampa tadi, kuasa enjin apabila dia dah salur turun nak pergi dekat bahagian gear kita ni, nak masuk satu gear dia takkan boleh selagi mana hampa tak tarik clutch. Apabila hampa tarik clutch bahagian atas, hampa akan rasa dia punya bahagian ni akan terbuka, nampak? Bila dia terbuka dekat sini, friction plate dan juga steel plate akan terpisah sikit. Jadi bila dia terbuka macam tu, sini still berjalan. Cuma kat bahagian kita punya bahagian dalam sini, dekat bahagian sini dia akan stop. So bila dia stop dekat bahagian sini, baru hampa boleh masukkan gear satu persatu. Okey. Apabila hampa tarik, hampa bukakan bahagian sini macam tu. Jadi bergantung pada kerah atau lembut spring ni dan juga bilangan dia punya spring yang ada kat bahagian dalam ni. Untuk yang standard dia pakai 4, jadi dia lebih lembut lah. Jadi hampa tarik clutch pun dia akan rasa lembut. Jadi dia bila hampa release ni, apabila masuk gear 1, hampa release balik hampa punya clutch, dia akan masuk balik. Jadi dekat sinilah pentingnya spring yang saya tunjuk tadi. Kalau spring tu pakai 4 dan dia punya spring lembut, respon dia pun akan jadi lembut. Sebab itulah dia punya respon masuk gear 1 tu biasa-biasa saja. Tetapi kalau hampa dah pakai jenis hyper clutch, tak kira jenama lah, yang macam saya pakai ni jenis Espada, dia pakai 5 spring. Spring dia memang Yorubi kerah lah. Bila hampa tarik hampa punya lever tu, hampa akan terasa dia punya kerah tu beza sikit. Sebab apa? 5 spring memang akan kerah lah. Dan juga beza dia yang orang duk kata dia punya pick up mengambui-ngambui tu memang betul lah. Sebab apabila hampa tarik, okay, dia terbuka, hampa tarik clutch dia akan terbuka, dia rasa berat. Dia punya matikan bahagian sini tu memang padu. Jadi hampa boleh masuk gear tu dengan mudah. Jadi bila hampa masuk gear 1, hampa dah tak ada rasa macam problem dulu orang kata nak free gear, nak masuk gear 1 jadi rasa berat, dia takkan ada masalah tu. Itu untuk hyper clutch. Tetapi problem yang mungkin ada adalah apabila kita punya getah damper tadi ada problem, dia dah mula goyang, hampa akan rasa hampa punya sprocket ni dia akan bunyi ketak-ketak macam tu sikit apabila hampa nak masuk gear. Sebab dia kerah dan juga dia punya bahagian sini dah bergoyang. Jadi hampa perlu make sure hampa tukar getah damper tu. Okay, kalau hampa tengok dalam contoh yang saya tunjuk dalam gambar ni, getah damper yang kecut dengan getah damper baru, itulah dia punya perbezaan dia. Jadi hampa perlu tukar untuk pastikan yang dia punya sistem ni dapat jalan dengan lebih cantik. Sebab bahagian ni nanti dia akan berpusing. Okay? So bila dia, kalau hampa tengok beza yang standard, macam saya kata 4 spring ni dia tarik lembut, dia lepas pun lembut. Sebab tu dia punya respon kepada bahagian enjin kita, dia rasa macam lembut saja. Okey, kalau hampa tengok clutch dah habis, lagi dia rasa meleret. Wah, motor nak pi pun dapat gear 5 pun dia akan lambat nak masuk gear 6, RPM turun merudum. Jadi dia nak naik pula tu dia perlu ambil masa. Berbanding dengan kalau hampa pakai hyper clutch ni, saya nak cerita satu, hyper clutch ni dia bukan boleh menambah power engine tu untuk naik, okey, lebih padu, lebih power, bukan. Dia hanya membantu power engine nak deliver keluar kepada bahagian back end ni dengan lebih baik. Macam saya kata tadi, apabila hampa pakai spring yang lebih, dia punya spring tu lebih padu, dia lepas pun padu. Hampa bayangkan tengok, apabila hampa tarik tadi, dia dah matikan power engine dengan lebih padu. Sebab dia memang, orang kata apa, power dia lebih. Jadi bila dia lepas pun, bila hampa lepas kelas, hampa rasa motor hampa akan pi melompat-lompat. Sebab apa? Dia bila dia padu, dia lepas, dia punya bahagian power engine yang dia disengage tadi, yang dia matikan tadi tu, dia lepas balik dengan cepat. Okey, sebab itulah kalau macam saya cerita kat hampa, kalau hampa tengok sistem yang orang guna dengan sistem quick shifter ni dia guna sistem elektronik untuk matikan power engine. Kalau dia pakai sensor dekat bahagian kita punya clutch, bahagian gear bawah tu. Okey, kalau kita tengok pedal gear tu, apabila kita pijak saja gear, dia sentuh dengan dia punya sensor, dia akan trigger kat ECU untuk matikan power engine. Dia akan automatik boleh masuk pam. RPM kita tak turun dengan cepat. Maksudnya dia akan duduk statik dekat RPM tu tak beza banyak. Maksudnya kalau dia duduk dekat 9,000 dia duduk kat tempat yang sama. Tapi kalau hampa pakai clutch yang biasa, apabila hampa lepas clutch ataupun hampa tarik clutch, hampa masuk saja gear, tambah pula orang yang tak pandai main clutch, dia akan release clutch lambat. Apabila dia release clutch satu lambat, yang kedua sini pun nak release balik lambat. Daripada dia buka, dia nak release balik lambat, power dia pun akan keluar. Orang dah pi dah, dia masih duduk tang ni lagi. Berbeza dengan orang yang pandai main clutch. Sebab tu saya kata peranan rider pun penting. Sebab bila dia pandai main clutch dia pendek saja dia setting. Di sini dia tarik, dia akan disengage, dia lepas pun cepat, power engine dapat deliver dengan lebih pantas. Itu yang membezakan antara clutch biasa
kalau hampa pakai hyper clutch dan juga kalau hampa pakai quick shifter untuk motor hampa. Jadi sistem-sistem ni penting untuk mempercepatkan proses kuasa enjin nak disalurkan keluar. Bukan untuk membantu untuk tambah kuasa enjin, bukan, dia hanya mempercepatkan proses untuk sama ada hampa nak lambat ataupun hampa nak cepatkan proses pertukaran gear ni kepada satu gear yang lain, ataupun hampa nak drop gear dari satu gear kepada satu gear yang lain. Okay, so berbeza sikit dengan orang yang mungkin pakai motor yang menggunakan slipper clutch lah. Contoh Y banyak dia gunakan slipper clutch, dan juga mungkin motor Modenas dan sebagainya lah ni pun dia dah guna slipper clutch. Sebab clutch assist melalui slipper clutch ni dia sebenarnya lebih bagus lah berbanding dengan sistem yang ada. Macam kita pakai ni clutch yang biasa ni ataupun hyper clutch ni dia padu, tetapi dari segi teknologinya slipper clutch lebih canggih lah. Sebab sistem untuk orang yang mungkin nak layan corner dan sebagainya, slipper clutch tu memang dia lebih lembut untuk reaction sesuatu komponen enjin ni, dia run lebih smooth. Sebab kalau tengok yang kita pakai yang standard ni, sama ada hampa pakai clutch biasa ke hyper clutch, apabila hampa tukar satu-satu gear, hampa drop, dia akan cepat tarik pada bahagian kita punya tayar. Sama ada bila hampa drop satu gear, dia akan mai balik tok, dia punya RPM akan naik balik. Tu maksudnya tayar hampa dah start nak rev lebih pusing tu, dia nak lebih kuat. Jadi apabila mai tang tu, sebab tu orang kata apabila hampa nak turun bukit pakai gear rendah, sebab tu bila hampa pakai gear rendah, dia punya respon tayar ni dia akan mai balik. Jadi apabila hampa nak brake pun, hampa kena make sure kalau hampa dalam situasi yang emergency, jangan brake saja. Brake bersamaan dengan hampa drop gear. Okey, bila hampa drop gear, tayar kita akan spin, tayar kita akan friction, ada friction pada bahagian tayar, dia akan ada geseran pada bahagian tayar. Sebab itulah dia membantu untuk memberhentikan motor tu dengan lebih cepat. Berbanding kalau dia lajak saja, motor tu akan harap kepada brake saja untuk mematikan motor. Itu yang kita nak tengok lah ni. Untuk slipper clutch, dia lebih, sistem dia lebih mahal lah, lebih kompleks sikit. Untuk motor yang pakai hyper clutch ni selalunya harga dia lebih tinggi. Sebab kalau hampa layan corner pun, hampa release dia punya gear pun, dia tak rasa sentak. Untuk bahagian tayar tu dia tak rasa sentak, dia pergi smooth saja. Okay, sebab dia punya bahagian slipper tu, clutch dia boleh slip. Okay, dia boleh ada slipper pada bahagian dia punya clutch plate dan juga friction plate. Berbanding dengan kita jangan duk pergi carilah nak bagi slip. Apabila dia slip tu, nanti motor hampa akan ada problem. Okay, jadi ini adalah antara perbezaan yang mungkin ada pada bahagian clutch yang jenis biasa, clutch yang jenis hyper dan juga slipper clutch. Dan juga yang saya kongsi sikit tadi berkenaan dengan orang yang mungkin nak pakai sistem quick shifter. Dia memang bagus quick shifter ni, kalau hampa pakai memang respon motor kita sangat padu. Tetapi untuk motor yang standard ni, power dia pun lebih kurang sama saja. Cuma dia beza dia tu, dia punya RPM tu dia tak turun secara mengejut lah. Maksudnya contoh hampa naik 9,000 dia tak turun, masuk satu gear dia turun 1,000, masuk satu gear dia turun 1,000, nak naik balik tu dia bercinta. Sebab apa? Dia bergantung pada kepaduan enjin dan juga macam mana clutch kita. Jadi untuk hampa pakai pakai quick shifter ni, dia memang drop dia punya power tu cepat. Sebab dia assist, dia guna ECU. Jadi ECU trigger cut off power, automatic gear boleh masuk. Maksudnya kita masuk gear tu secara automatik, dia tak perlu tarik clutch dah. Jadi hampa tak gunakan clutch ni, maksudnya hampa dah tak perlu grip clutch, hampa masuk gear saja, dia automatic trigger ECU untuk matikan kuasa enjin. Tu beza dia. Sama ada hampa guna secara manual tarik, ataupun kalau hampa nak pakai quick shifter, dia pakai sensor. Itu antara teknologi yang lebih baru lagi yang mungkin hampa akan boleh explore. Dan mungkin satu hari saya akan kongsikan tentang quick shifter punya advantage untuk motor kita. Ni saya nak cerita tentang advantage dulu yang ada pada hyper clutch yang saya tukar jenis Espada ni. Okey, mungkin kalau setengah orang yang mungkin baru nak pakai, dia boleh ambil lah apa yang saya kongsi ni. Mungkin salah satu tips yang mungkin boleh hampa guna. Advantage dia yang pertama sekali yang kita tengok kat sini adalah respon enjin kita untuk penggunaan hyper clutch jenis Espada ni memang sangat cun lah. Maksudnya dari segi respon gear, setiap gear tu dia memang sangat cepat deliver dia punya power dia. Jadi bila masuk gear 1 pun dia memang power dia lebih. Sampailah kepada gear 6, bila kita masuk gear 5 ke gear 6 tu, memang dia punya power tu cepat. Dia tak lambat macam dengan clutch yang biasa. Itu dari segi dia punya advantage yang ada. Yang keduanya, dari segi saya rasa dia punya clutch pun lebih smooth berbanding dengan clutch yang lama. Tapi kat sini kalau hampa tengok disadvantage yang mungkin ada dekat sini, yang pertama sekali, clutch dia akan rasa lebih keras sebab dia pakai 5 spring dan spring dia lebih keras. Kalau hampa nak lembutkan, hampa perlu tukar dia punya spring lah. Okay, yang keduanya, apabila hampa dah buka hampa punya bahagian clutch ni, macam saya cerita tadi, sudah pasti motor hampa akan ada rasa sikit goyang pada bahagian hampa punya sprocket. Sebab bila clutch dah kuat,
dalam bahagian damper tadi, kalau hampa tak tukar getah yang saya tunjuk tu, getah ni dia akan kecut dan hampa mungkin akan rasa pada bahagian sprocket ni dia bunyi kakak bila hampa setiap kali nak masuk gear 1 ataupun gear 2. Silap-silap hampa kena jalan motor hampa guna gear 2 terus. Sebab bila hampa masuk gear 1, dia punya power tu kuat, dia akan rasa macam menyentak pada bahagian hampa punya sprocket. Yang tu hampa perlu buka dan hampa perlu tukar dia punya damper. Hampa perlu buka dia punya empat derivat tu kat bahagian dia punya mangkuk clutch, baru hampa boleh nampak kat situ ada getah damper, dan hampa perlu salin getah saja, tak perlu ganti spring dan sebagainya. Hampa perlu ganti dia punya getah saja. Itu akan solve masalah tu. Okey, jadi disadvantage dia macam saya cerita tadi, yang pertamanya dari segi clutch tu memang sedikit keras. Yang keduanya mungkin dia akan rasa jerking pada bahagian sini disebabkan oleh kalau hampa tak tukar dia punya damper tadi, sebab clutch ni dia memang kuat. Itu antara benda kesan-kesan yang mungkin hampa boleh rasa. Tetapi dari segi advantage yang saya rasa memang padu responsifnya setiap gear tu memang sangat mantap lah dengan penggunaan hyper clutch jenis Espada ataupun mana-mana clutch hyper clutch yang mungkin ada dalam pasaran lah. Jadi sampai sini saya rasa perkongsian yang mungkin saya dah kongsi dengan hampa serba sedikit tentang sistem clutch dan juga sistem motor kita ni, apakah peranan clutch ni dan macam mana clutch biasa dan hyper clutch berfungsi. Mungkin slipper clutch tu dia tak beza banyak dari segi orang kata apa, rupa bentuk mungkin tak banyak berbeza, dia lebih kurang sama, cuma sistem slipper dia tu yang membezakan. Sistem dia lebih smooth berbanding dengan clutch yang biasa, dan juga saya ada kongsi sedikit tadi berkenaan dengan quick shifter. Jadi untuk hampa yang mungkin nak upgrade sistem motor kita ni, perlu tengok adakah bersesuaian dengan kondisi motor kita yang sedia ada lah ni. Kalaulah hampa dapat satu-satu masalah yang mungkin berlaku daripada setiap pertukaran komponen barang tadi, jangan terkejut tergempak pergi tukar barang lain. Hampa perlu tengok balik, mungkin pada bahagian tadi yang ada problem. Macam saya kata, kalau bila lepas kita tukar clutch ada berlaku jerking dan sebagainya, kaji balik di mana mainnya jerking tadi, sama ada daripada spring yang terlalu keras tadi ataupun pada bahagian mangkuk clutch kita yang dah bergoyang disebabkan oleh damper tadi. Okey, sampai sini dulu perkongsian saya kali ini dalam episod berkenaan dengan clutch. Saya review tentang hyper clutch yang saya dah pakai ni. So far alhamdulillah memang prestasi macam biasa. Dia lebih kurang 1617 yang saya dapat atas highway tu dapat macam biasa. Dan sebab apa, sprocket ratio kita sama. Cuma respon yang saya beritahu tadi daripada gear 5 masuk gear 6 tu lebih cepat. Maksudnya kalau orang lain yang pakai sistem biasa ni, clutch biasa, dia mungkin nak ligan kita tu dia lambat nak dapat, tapi kita dah pergi ke depan sikit disebabkan oleh kita cepat respon pada bahagian clutch kita. Okey, sampai sini dulu perkongsian kali ini. Saya akan tips yang saya kongsikan kali ini berguna untuk hampa semua. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang, yang mungkin saya akan cerita tentang spark plug pula. Okey, yang mana spark plug yang saya akan review untuk episod yang nak main ni adalah dari jenama Breeze X-Line. Okey, yang mana kita gunakan 4 channel kepada satu dia punya elektrod tu, yang mana elektrod tu dia akan pakai jenis elektrod yang macam mana yang dikatakan lebih baik untuk api yang sesuai untuk motor. Kita akan tengok dalam episod akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.